Hai guys. Okay. So selamat datang ke channel Azlan Nuksi. So aku nak explain kau tentang berkenaan suatu perkara berkenaan COVID-19 lah. Tapi bukanlah sebab specifically berkenaan dengan COVID-19. Sebab korang tu boleh google macam mana COVID-19 tu menular. Cuma kat sini apa yang aku terfikir, kenapa Allah macam turunkan, apakah orang kata apa hikmah di sebalik COVID-19 ni. Okay, pertama kalau nak tengok lah kan, macam COVID-19 ni dari segi sudut positif dia, pertama dia akan efek untuk seluruh dunia lah. Kebanyakan untuk negara-negara, semua negara lah, sama ada tak kira maju membangun ataupun pada tahap kemiskinan yang tinggi kan. Cuma sekarang ni cuma apa yang aku tahu macam COVID-19 ni, di mana kalau korang tengok, bagi pendapat aku lah, aku just nak bagi tahu jadi untuk pendapat aku, macam untuk COVID-19 ni apa yang bagusnya, di mana dia boleh menyeimbangkan a few thing. A few thing lah, dia menyeimbangkan a few thing. Okay, dari segi yang hikmahnya, contohlah kan, seorang yang kaya, dia ada duit yang banyak, bilion yang banyak. Lepas tu seorang ahli perniagaan yang banyak, taknya dia terpaksa menggunakan simpanan dia kan, kesimpanan dia untuk pekerja-pekerja dia, untuk dia survive kan. Mungkin ada perniagaan yang kecil lah, mungkin perniagaan yang kecil terpaksa memecat pekerja-pekerja dia, itu di antaranya lah. Tapi untuk macam syarikat yang besar, yang still ada duit ataupun sistem kewangan yang kukuh, dia still bayar untuk staff dia, which is baru kita tahu bila ada pandemik ni, apa yang diperlukan untuk manusia, dan kita tahu apa sebenarnya yang penting untuk manusia, iaitu apa? Makanan. Baru kita tahu bahawa benda-benda hiburan yang lain tu sebenarnya itu adalah ekstra untuk kita, apa macam ni, untuk kita menghiburkan hati kita lah, maksudnya sekadar tambahan. Dan baru kita faham bahawa sebenarnya yang paling penting adalah makanan. Baru kita rasa, ush, aku kena survive untuk makanan. Korang boleh tengok macam mana ada panic buying, orang beli semua sebab apa? Sebab makanan. Macam mana kita nak hidup dan punca makanan tu mencukupi, dan kita tak tahu bila kan, tapi at least kita dah concern benda ni sangat penting. Untuk syarikat-syarikat yang besar, yang ada keperluan saving diorang untuk syarikat, seorang dah laburkan benda tu untuk pekerja-pekerja diorang, betul tak? Untuk pekerja diorang. So dari situ aku nampak keseimbangan dari segi pemberian harta. Okay, macam orang Islam, kita kena bagi zakat kan. Kadang-kadang Allah turunkan satu harta di mana tapi harta tu sebenarnya bukan hak kita. Ada sebahagian harta itu perlu dibersihkan untuk diberi kepada orang lain. Tapi maaf nak cakap zaman sekarang banyak mungkin hak-hak keperluan orang yang sepatutnya kita bagi, kita tak bagi. Sebab sifat kita, biasalah bila kita berniaga, kita untung, so otak kita tergenerate untuk mendapat keuntungan. So apabila kita kurang sedekah, sebab sedekah ni pun sebenarnya adalah satu latihan sebenarnya. Contohlah macam aku, contohlah RM10, at least kalau boleh, kalau kita nak sedekah tu even RM1 ke, even RM10 ke, biar ikhlas. Tapi the thing is, sedekah ni adalah satu practical sebenarnya. Practical, di mana dia macam untuk kita belajar. Sebab aku pernah dengar ada orang ustaz beritahu, dia kata sedekah ni kita dapat belajar sifat kikir. Kita menjauhkan kita daripada sifat kikir. Sifat kikir ni adalah sifat kedekut, sifat bakhil. So macam mana kita nak buang sifat-sifat kikir dan bakhil ni? Ada dengan sedekah. Dan sedekah juga ada satu latihan. Biasa korang mesti pernah dengar kan,
jawapan-jawapan klise, bila aku kaya aku nak sedekah. Tapi the thing is, bila kau dah kaya, kau tak susah nak sedekah. Serius. Sebab kau kena berlatih waktu kau susah, ini media sampai kau berjaya. So benda tu akan consistently. It's not just aku dah kaya betul baru aku sedekah. Mungkin kau akan sedekah, tapi sedekah pun sangat-sangat sikit. Mungkin 0.1% daripada harta kau. Jadi rahmat Allah tu susah nak turun. Faham tak? Contohlah kita tengok ada orang berbilion, 1 bilion. Tapi mungkin bagi mungkin setakat 100. Tak sampai pun 0.1% daripada harta dia sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia melatih diri dia untuk mendapatkan keuntungan. Dah kaya dia akan keuntungan. So dia tak pernah melatih diri dia macam mana untuk dapat keberkatan untuk bagi kepada orang miskin. Sebab tu kalau kita tu banyaklah cerita kes kau kaya, saudara-saudara kau susah pun kau tak nak bantu. Kau kaya, susah kau, even mak ayah sendiri, adik-beradik pun tak nak bantu. Sebab benda ni adalah satu latihan. Contohlah kalau kau tak, paling common lah kalau kau tak macam Abid Liu tak waktu dia kaya kan, dia sedekah. Tapi sebenarnya benda tu dia dah praktik waktu dia susah dia sedekah. Dia pernah cakap tu, aku tak ada duit tapi aku ada duit sikit, aku akan bagi. Tak kira apa yang aku mampu. Walaupun keadaan dia tak memerlukan, tapi dia still boleh bagi sebahagian untuk orang lain yang memerlukan. Nampak tak? So ini konsisten ni. So kat situ bila kau dah pernah kau miskin, kau dah belajar, lepas tu bila kau kaya, in the middle, kau bagi tak konsisten. So dia akan konsisten. So tapi dari situ Allah akan bagi amanahkan harta yang tak terkira banyaknya untuk orang yang macam ni. Sebab dia tahu kau boleh manage dan kau boleh bagi kebaikan kepada seluruh alam. Jadi sebab pandemik ni aku nampak dari sudut positif ni, dia memaksa orang-orang yang bersifat, maaf lah, mungkin bersifat kikir, tak nak makan harta, tak nak zakat, dipaksa untuk seimbangkan balik rezeki tu kepada orang yang betul-betul memerlukan. Sakit, tak cukup makan kan. And then dari segi pandemik ni juga aku tengok Allah bukakan true colour of people. Maksudnya dunia bersifat macam mana, kita nampak kan tubuh-tubuh dunia bersifat macam mana. Allah telah keluarkan, and then maksudnya Allah telah uji. Allah telah uji sifat kepimpinan. Allah telah uji adik-beradik. Allah uji mungkin setengah artis yang pernah ni, few artis lah. Allah tengah uji siapa yang betul-betul susah. Sebab dulu kalau semua orang bekerja, orang tak tahu siapa susah, dan orang tak ada masa nak tengok. Jadi bila tengah pandemik ni, semua orang kat rumah tenang, boleh fokus siapa sebenarnya betul-betul susah. Oh, ada orang susah. And then kita boleh tengok pula comparison dengan negara lain. Negara apa, boleh tengok sifat true colour, sifat kepimpinan setiap negara. Dan kita boleh tengok sifat kewangan sesebuah negara kan. Tapi Alhamdulillah, sebagai orang Malaysia, aku bersyukur kerana walaupun kita bukanlah yang terbaik mungkin, walaupun kita dah ada ranking contoh yang terbaik, tapi dari segi keperluan orang-orang yang susah, kita bagi kita boleh manage benda tu. Maksudnya banyak ruangan-ruangan untuk NGO, persendirian untuk sedekah kepada orang yang susah. Kita cari mana-mana. Alhamdulillah, itu tahniah diucapkan. And then tiba-tiba kita dapat seorang Perdana Menteri, tiba dia bagi orang kata dia bagi amount yang besar tanpa orang kata berfikir dalam keadaan yang cepat. Terus dia buat keputusan untuk bagi ke khazanah negara ni kepada rakyat-rakyat, setiap rakyat. Sedangkan kalau tengok macam negara-negara lain berfikir berapa amount nak bagi kat setiap rakyat kan. Dia terlampau orang kata lambat berfikir, lambat bertindak sebab berkenaan dengan keperluan rakyat. Jadi kat situ apa yang hikmah yang aku dapat. Kau pernah dengar sesuatu macam,
perkataan Allah takkan mengubah sebuah kaum itu selagi kaum itu tidak mengubah perihal hidup dia sendiri. Kan lebih kurang lah kan. Allah Alam. Jadi kat situ aku pernah kaji. Lepas tu orang kata kenapa macam nak ubah tu kita kena usaha. Tapi ya betul kau boleh usaha. Tapi kalau kau nak ubah sebuah kaum itu kepada satu praktik yang baik, yang lebih kurang adil, yang tenang dan harmoni, adalah cara kita ubah kepada perintah Allah. Lalu Allah akan ubah kaum tu sendiri. Maksudnya apa tau? Aku tahu lah korang macam tak faham. Okey macam ni. Okey, kalau kita dah didik dan kita start masyarakat tu, kita kena ubah cara hidup kita. Contohnya lah, kalau mungkin baru Allah akan bagi akan ubah keadaan tu melalui pelbagai cara. Salah satunya mungkin bagi kepimpinan yang baik kan. Contohnya lah, kalau macam setiap rakyat tu saling suka sedekah, suka tolong bantu sesama sendiri kan. Semua. Jadi Allah akan bagi pemimpin yang baik. Allah sendiri akan tukar pemimpin tu. So pemimpin tu buat benda yang sama. Dulu aku pernah dengar lah, contohnya pada ada seorang ustaz tu bagi tahu aku kan. Dia kata macam mana kita nak apa, dia kata macam mana kita nak dapat bos yang baik. Kita biasalah kena kutuk bos, buat ni, awak jahat, kita cakap pemimpin ni jahat, macam apa jahat, tak adil kan, menteri ni tak adil kan. Tapi itu adalah reflect kepada majoriti sifat masyarakat tu sendiri. Sebab bila kita ubah diri kita, setiap majoriti of masyarakat tu ubah diri kita, dia dah jadi satu benda tu environment, baru Allah buat keputusan untuk ubah semua masyarakat tu. Maaf lah kalau aku cakap kan, macam dekat US, diorang kutuk Donald Trump, tetapi diorang yang memilih Donald Trump. Jadi pemimpin tu macam kita lah kan. Contohlah, kalau setiap mak bapak kan, anak dia teruk betul, so orang akan fikir, mak bapak dia ajar macam mana. Sekolah tu perangai murid dia teruk, majoriti lah. Mesti nak fikir, siapa yang ajar sekolah tu tak macam mana. So sama juga dengan dunia ni, sama juga dengan keadaan masyarakat ni kan. So bila kita setiap kita orang mementingkan di sisi keuntungan, kita tak pernah fikir pasal orang lain. Kita rasa harta ni adalah harta kita, jadi kita memikir bagian faktor keuntungan tu dijana. Otak kita dah biasa berfikir automatically macam mana untuk menjana keuntungan tanpa memikirkan orang lain. Jadi kalau semua orang berfikiran macam tu, Allah akan bagi pemimpin yang sama yang berfikir macam mana untuk menjanakan keuntungan untuk diri dia sendiri dan tak fikir pasal orang lain. Macam mana kalau dia tak pernah berlatih nak bagi sedekah, tiba-tiba dah jadi pimpin nak sedekah? Itu satu mustahil. Itu adalah, orang kata macam mana, satu teori yang mustahil. Betul tak? Tiba-tiba kau belajar doktor, bla 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 bla, jadi doktor, tiba-tiba jadi doktor, tiba-tiba kau nak jadi bidang lain. Kau nak jadi kau doktor haiwan, tiba-tiba kau nak jadi doktor biologi ke apa kan. Benda yang kau belajar daripada bawah, benda yang sama, step macam mana, tiba-tiba dah sampai atas kau nak ajar benda yang lain dan kau nak jadi doktor yang lain tanpa kau belajar daripada step daripada bawah. Itu adalah sangat mustahil. So buat sementara ni itu je lah aku nak komen. Itu saja. Terima kasih kerana ikut aku punya channel. InsyaAllah kita akan ada konten yang lebih baik lepas ni. Itu saja. Okay, thank you guys. Bye.